One Piece itu benar. Apakah itu sebenarnya One Piece? Merupakan satu misteri paling besar sepanjang siri manga yang telah dihasilkan oleh Eiichiro Oda ini apabila plot penceritaannya semakin berkembang. Macam mana yang kita dapat lihat pada awal dahulu masa permulaan manga One Piece dalam chapter yang pertama pada tahun 1997, kita semua percaya yang One Piece ini adalah satu harta yang sangat banyak peninggalan sang Raja Lanun Goldie Roger di satu tempat yang tertentu. Pada saat tersebut juga kita semua menganggap yang One Piece ini merupakan harta dalam bentuk emas, permata dan duit. Akan tetapi apabila Oda mendedahkan kepada kita tentang Ancient Kingdom, Void Century, Poneglyph dan juga beberapa misteri lain dalam dunia One Piece ini, kesemua misteri ini dilihat mempunyai kaitan dengan One Piece. Dan sudah pastinya perkara ini menyebabkan kita mula tertanya-tanya apakah itu sebenarnya One Piece. Adakah benar ianya merupakan harta dalam bentuk wang, emas dan permata, ataupun ianya merupakan satu perkara yang lainnya? Dan kemuncak kepada persoalan kita ini telah timbul apabila Oda mengeluarkan chapter yang ke-967 pertanggal 4 Januari 2020, di mana dalam chapter tersebut Oda telah menunjukkan kepada kita semua reaksi daripada Goldie Roger apabila sang Raja Lanun itu menjakkan kakinya ke pulau yang terakhir dalam dunia One Piece. Seperti mana yang telah diberitahukan oleh Kozuki Oden pada penghujung chapter tersebut, Oden mengatakan bahawa and in the face of the vast treasure which was very real indeed, Roger just laughed. Dan begitu jugalah reaksi bagi keseluruhan kru Roger's Pirate. Mereka telah pun tergelak sehingga air mata mengalir keluar dari mata mereka. Kemudian Roger sendiri telah pun menamakan pulau tersebut sebagai Laugh Tale. Ini sememangnya merupakan satu pendedahan yang besar daripada Oda Sensei kepada kita semua, dan perkara ini telah menyebabkan teori muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan berkaitan dengan apakah sebenarnya sebab Roger dan kesemua nakamanya ketawa terbahak-bahak dan apakah itu sebenarnya One Piece. So gang, akhirnya aku telah berjaya untuk menyelesaikan misteri paling besar dalam siri One Piece ini. Dan inilah jawapan kenapa Roger dan krunya ketawa apabila mereka tiba di Laugh Tale, dan apakah itu One Piece? Mungkin. Tapi sebelum itu aku harap sangat yang korang dapat like dan share video ini ke seluruh dunia, kerana ini merupakan salah satu projek terbesar yang telah dihasilkan oleh aku dan juga my brother Zahir Asna from AB Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami sekiranya korang suka dengan teori ini. Dan aku juga ingin memberikan penghargaan istimewa kepada YouTube channel Daksake, Ohara dan juga Triple yang telah memberikan inspirasi untuk aku hasilkan teori ini. Secara khususnya video Laugh Tale daripada Daksake, The Best One Piece Theory daripada Ohara, dan Movie Piece daripada Triple yang mana aku sangat bersetuju dengan pendapat mereka dalam video-video tersebut yang berpendapat bahawa Poneglyph bukanlah punca kepada Roger dan nakamanya tergelak apabila mereka tiba di pulau terakhir tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana sudah pasti mereka akan mengambil masa untuk menterjemah Poneglyph tersebut untuk memahaminya. Sedangkan dalam chapter yang ke-967, Roger telah pun tergelak apabila dia melihat the vast treasure tanpa berfikir panjang, dan begitu jugalah dengan kesemua nakamanya. Akan tetapi pernyataan daripada Daksake yang mengatakan bahawa One Piece adalah afro, peninggalan daripada Joy Boy, menyebabkan aku mula terfikir tentang beberapa perkara. Begitu juga dengan teori daripada Triple Macam mana pun teori mereka ini sangatlah menarik, dan aku betul-betul galakkan korang untuk tengok teori mereka ini semua. Link untuk video teori mereka tu aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Video-video mereka ini telah merangsang aku untuk mencari jawapan yang lain untuk misteri paling besar ini. Maka aku pun telah memulakan kajian dan penelitian lebih dalam untuk mencari sesuatu yang mungkin merupakan petunjuk yang telah ditinggalkan oleh Oda Sensei kepada kita semua tentang misteri ini. Jadi pada mulanya aku mula mencari apakah agaknya harta yang banyak yang mampu membuatkan Roger tergelak sedemikian rupa. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, dalam satu interview bersama Momoko Sakura pada tahun 2014, Eiichiro Oda telah pun mengesahkan bahawa One Piece itu adalah satu physical reward, yakni ganjaran yang nyata, kerana menurut Oda ianya sangatlah tidak adil untuk tidak memberikan sebarang ganjaran kepada watak-watak dalam One Piece ini setelah mereka mengalami pelbagai ujian dan rintangan sepanjang pertualangan mereka. Makanya di sini One Piece bukanlah satu perkara yang abstrak, akan tetapi ianya merupakan satu perkara yang konkret, yakni One Piece itu adalah harta karun dalam bentuk duit, emas, permata, intan dan berlian. Akan tetapi aku tidak menjumpai apa-apa kaitan satu harta karun yang sangat banyak mampu membuatkan Roger dan crewmates-nya tergelak sampai menangis. Tambahan pula, Roger sendiri mengatakan bahawa sebab kenapa dia tergelak
adalah disebabkan oleh Joy Boy. Roger kata yang dia berharap agar dia dapat hidup sezaman dengan Joy Boy dan ianya merupakan satu harta yang menarik yang telah ditinggalkan oleh Joy Boy dan juga sebuah kisah yang penuh dengan gelak ketawa. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa harta peninggalan itu sememangnya merupakan satu harta yang sangat banyak. Akan tetapi tale ataupun kisah dari Joy Boy itulah yang menyebabkan Roger dan nakamanya tergelak. Sekali aku terfikir, kalaulah kisah itu tercatat pada poneglyph, pasti mereka akan mengambil masa untuk menterjemahkannya. Sekalipun tulisan tersebut boleh diterjemahkan oleh Kozuki Oden, tetaplah mereka perlu membacanya terlebih dahulu dan bukannya terus tergelak. Jadi, macam mana mereka boleh terus tergelak apabila melihat harta peninggalan dan mengetahui kisah yang ditinggalkan oleh Joy Boy itu? Tambahan pula, seperti mana yang kita semua tahu sehingga ke hari ini, kisah tentang Joy Boy ini merupakan antara kisah yang paling tragis dalam sejarah One Piece. Maksud aku macam ni, kisah tentang seorang lelaki yang dahulunya pernah ditumpaskan oleh 20 kerajaan yang bersatu untuk menentang dirinya, dan kisah tentang kejatuhan sebuah kerajaan kuno yakni Ancient Kingdom bukanlah satu cerita yang sepatutnya ditertawakan oleh Roger dan juga nakamanya. Sepatutnya reaksi mereka adalah sama seperti Dragon dalam chapter yang ke-1066 apabila melihat Ohara dihancurkan oleh world government. Maka hal ini menyebabkan aku lebih penasaran tentang Joy Boy. Jadi aku mula mengkaji tentang Joy Boy dengan lebih mendalam berdasarkan maklumat yang terdapat dalam manga, dan inilah apa yang aku berjaya dapatkan. Joy Boy adalah nama yang pernah disandang oleh dua orang dan merupakan satu nama yang sangat penting dalam sejarah One Piece. Individu pertama yang sangat dikenali memiliki nama Joy Boy ini adalah satu sosok yang sangat relevan pada Void Century yang telah memainkan peranan dalam sejarah Fishman Island, dan dia juga telah meninggalkan satu harta yang tidak tergambar nilainya di pulau terakhir yang terdapat di Grand Line. Watak ini pertama kali disebut pada Ryugu Poneglyph yang telah dibaca oleh Nico Robin semasa berada di Sea Forest. Berdasarkan catatan sejarah, Joy Boy ini telah meninggalkan poneglyph tersebut. Ianya dikatakan bahawa Joy Boy ini akan kembali selepas lebih kurang 800 tahun setelah Void Century. Selepas Monkey D. Luffy membangkitkan kemampuan buah iblis Hito Hitonomi model Nika dan jantungnya berdegup dengan bunyi Drums of Liberation, Zunisha mengatakan bahawa Joy Boy telah pun kembali. Lebih dari 800 tahun dahulu semasa Void Century, rakyat Fishman Island telah membuat satu perjanjian dengan seorang lelaki yang hebat dikenali sebagai Joy Boy. Dia cuba untuk mengangkat kapal Noah dengan bantuan daripada Poseidon. Akan tetapi dia telah pun mengingkari janjinya itu atas sebab yang tidak diketahui. Pada satu masa yang tertentu, dia telah pun menjadi kawan kepada Zunisha. Pada satu masa yang lainnya pula, Joy Boy telah pun datang ke sebuah pulau yang kemudiannya pulau tersebut telah dinamakan sebagai Laugh-Tale oleh Roger, dan Joy Boy telah meninggalkan satu harta yang sangat besar yang mana ianya dikenali sebagai One Piece. Kemudian Joy Boy ini telah pun mati. Joy Boy yang asli ini telah meninggalkan satu message berkaitan dengan kepulangannya pada 800 tahun kemudian. Salah satu dari message itu telah ditinggalkan kepada Fishman Island dan juga Poseidon sebagai permohonan maaf kerana telah mengingkari janjinya yang sebelum ini, dan dia berjanji akan memenuhi janjinya itu pada masa hadapan. Message yang lain pula ditinggalkan di sebuah pulau yang tiada bernama dengan isi yang mengatakan bahawa dia akan kembali selepas 800 tahun. Apabila Roger Pirates menakluki Grand Line dengan menjejaki pulau tidak bernama itu, mereka telah membaca message peninggalan Joy Boy itu dan mereka telah mengetahui sejarah sebenar bagi dunia One Piece. Akan tetapi menetapkan untuk membiarkan segalanya di sana memandangkan mereka tiba terlalu awal. Roger mengesahkan bahawa dia berharap yang dia mampu untuk hidup sezaman dengan Joy Boy setelah mengetahui rahsia sebenar sejarah yang terdapat di Laugh-Tale. Separuh daripada perjanjian dengan Fishman Island hampir-hampir sahaja dicemari semasa Luffy hampir merosakkan kapal Noah yang bakal menghancurkan Fishman Island sekiranya tidak dihentikan. Sebelum Luffy berjaya untuk menghancurkan kapal Noah tersebut secara total, pergerakan kapal itu telah dihentikan oleh sekumpulan Sea Kings yang telah diseru oleh Shirahoshi secara tidak sengaja sekaligus menyelamatkan Fishman Island dan mengekalkan perjanjian yang telah dibuat dengan Joy Boy. Macam mana pun, kapal tersebut mengalami kerosakan yang besar. Sea Kings kemudiannya membawa kapal tersebut ke Sea Forest dan merancang untuk membaiki kapal tersebut. Menurut King Neptune, ada sebuah legenda dalam keluarga diraja tentang watak yang bakal memenuhi janji Joy Boy ini. Akatsuki Toki pula telah menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menentas masa ke Wano pada masa hadapan untuk mencari hari di mana Joy Boy bakal kembali. Semasa pertualangan Roger Pirates selepas Kozuki Oden menyertai mereka telah menuju ke Fishman Island, dan semasa dalam perjalanan ke sana, Oden dan Roger telah mendengar perbualan antara Sea Kings yang mengatakan tentang kelahiran seseorang yang bakal memimpin mereka pada 25 tahun yang akan datang bersama-sama dengan Poseidon. Setelah Roger Pirates berjaya untuk menemukan Laugh-Tale, Oden telah pulang ke kampung halamannya yakni Wano yang juga mempunyai kaitan dengan Joy Boy, dan Oden merancang untuk membuka sempadan Wano bagi menyambut kedatangan Joy Boy. Walau bagaimanapun segala usahanya telah dirosakkan oleh Shogun Kurozumi Orochi dan Lanun Kaido, dan Oden kemudiannya telah dibunuh oleh Kaido.
maka dia telah meninggalkan amanatnya itu kepada pengikut-pengikut setianya. Pada satu masa yang tertentu, Kaido telah pun mempelajari tentang Joy Boy dan mencari siapakah Joy Boy yang seterusnya dengan sebab yang tidak diketahui. King yang merupakan All Stars Beast Pirate dan juga seorang Lonarian dilihat mempercayai bahawa Kaido adalah Joy Boy yang seterusnya dan bakal merubah dunia ini, walaupun dia hanya menganggap Joy Boy hanyalah sebuah legenda. Selang beberapa ketika selepas kematian Oden, Yamato yang merupakan anak kepada Kaido yang juga merupakan peminat kepada Oden telah pun mengambil nama Oden dan cuba untuk memenuhi impian Oden setelah Yamato mengetahui segala kebenaran berdasarkan catatan yang terdapat dalam jurnal peninggalan Oden. Selepas Monkey D. Luffy ditewaskan oleh Kaido di bumbung Onigashima, Zunisha mendedahkan bahawa dia telah mendengar bunyi The Drums of Liberation, Kaiho no Doramo, dan Joy Boy telah pun kembali. Luffy kemudiannya telah sedar kembali dan tersengih membangkitkan kemampuan buah iblisnya dengan bertukar ke dalam mod Gear 5-nya untuk pertama kali. Setelah Luffy memenangi perlawanan menentang Kaido, Kaido terkenang kembali perbualannya dengan King, yang mana Kaido mengatakan kepada King bahawa hanya Joy Boy sahajalah orang yang bakal mampu untuk menumpaskan dirinya, membuktikan bahawa pada saat-saat akhir itu Kaido telah pun mengakui bahawa Luffy adalah Joy Boy. Berdasarkan daripada semua informasi yang aku telah kongsikan kepada korang ini, ianya langsung tidak kelihatan yang Joy Boy ini merupakan seorang yang kelakar yang mampu untuk membuatkan Roger ketawa. Sehinggalah apabila aku membaca semula chapter yang ke-1044 yang bertajuk Warrior of the Liberation, yang sememangnya merupakan satu chapter yang sangat fenomenal sepanjang sejarah manga One Piece ini, aku telah pun menemui satu perkara yang sangat besar. Pada muka surat ketiga chapter yang ke-1044, kita dapat melihat panel yang menunjukkan Luffy yang berada dalam form Gear 5-nya sedang posing di hadapan bulan purnama sambil Gorosei mendedahkan kepada kita semua wajah sebenar bagi Gomu Gomu no Mi. Gorosei mengatakan bahawa Gomu Gomu no Mi ini sebenarnya adalah sebuah mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Penggunanya akan mendapatkan sifat seperti getah. Dalam pertarungan mereka hanya dibatasi dengan imajinasi mereka, meletakkan senyuman lebar pada wajah-wajah orang lain. Kebangkitannya mampu untuk meningkatkan kekuatan badan getahnya itu dan memberikan lebih kebebasan. Pada saat inilah aku sedar bahawa inilah jawapan untuk misteri paling besar dalam dunia One Piece ini, iaitu misteri kenapa Roger dan nakamanya gelak ketika dia tiba di pulau terakhir dan apakah itu One Piece. Aku harap korang semua berikan tumpuan yang sepenuhnya bermula dari saat ini ke depannya dengan penjelasan aku ini. Okay. Alright, kalau kita tengok balik dengan lebih mendalam tentang penjelasan daripada Gorosei yang aku beritahu tadi, kita akan dapati yang penerangan tersebut sememangnya memberitahu kepada kita semua kekuatan dan kuasa bagi Hito Hito no Mi model Nika itu sendiri. Seperti mana yang kita dapat lihat, ianya seolah-olah Oda Sensei cuba untuk menjamakkan kemampuan tiga jenis buah iblis, iaitu Paramecia, Logia dan Zoan ke dalam sebiji Hito Hito no Mi model Nika ini, dan hal ini menyebabkan Gorosei sendiri pun mengakui bahawa kemampuan yang dimiliki oleh buah iblis ini adalah paling tidak masuk akal dalam dunia One Piece. Buktinya kita dapat tengok dengan jelas dalam chapter yang ke-1045, Kaido sendiri keliru dengan kemampuan awakening buah iblis milik Luffy ini. Kaido kata yang kemampuan untuk mempengaruhi persekitaran itu adalah kemampuan Paramecia, akan tetapi kemampuan untuk bertukar menjadi Gear 5 pula adalah kemampuan Zoan. Jadi sekarang buah iblis ini jelas telah pun mempunyai kemampuan Paramecia dan juga Zoan, akan tetapi setakat ini Oda masih lagi belum menunjukkan kepada kita kemampuan Logia pada buah iblis Nika ini. Jadi aku berpendapat bahawa kemampuan Logia dalam buah iblis ini akan ditunjukkan oleh Oda dengan cara kesan perubahan persekitaran secara kekal kerana pengaruh daripada kuasa Devil Fruit Nika ini. Sebagai contoh, dalam chapter yang ke-570 kita telah ditunjukkan macam mana kemampuan awakening Logia milik Akain Kuzan telah menukarkan persekitaran Panghazard secara kekal, dan ianya bahkan telah mengubah atmosfera dan juga landscape Panghazard itu sendiri. Pulau ini dikenali oleh Marine sebagai satu pulau terbiar yang besar dan sangat sesuai untuk digunakan sebagai medan pertempuran bagi Akain dan juga Aokiji untuk menentukan siapakah yang layak untuk menyandang posisi sebagai Fleet Admiral selepas tamatnya Summit War of Marineford. Pertembungan antara kedua-dua Admiral ini berlangsung selama 10 hari berturut-turut, dan impak daripada pertembungan tersebut menyebabkan satu bahagian daripada pulau itu dipenuhi dengan lava berapi sekalipun di sekeliling air yang terdapat di sana, manakala satu bahagian lagi menjadi sejuk beku. Pada penghujung pertarungan itu, Akainu telah
telah berjaya untuk menyandang jawatan Fleet Admiral dan pulau tersebut akhirnya berubah menjadi satu pulau berapi dan berais yang terbiar sehinggalah ke hari ini. Ini mungkin satu petunjuk besar dari Oda kepada kita semua untuk menunjukkan macam mana efek logia bagi Hito-Hitonomi model Dika ini akan berfungsi. Kesan daripada awakening Hito-Hitonomi ini akan memberi kesan kepada atmosfera di sekelilingnya di mana kuasa tersebut dikenakan. Tapi contoh mate, aku tahu mungkin sekarang ini korang tengah fikir tentang macam mana buah iblis ini akan menukarkan persekitarannya menjadi getah, bukan? Kalaulah itu apa yang korang tengah fikirkan, aku minta maaf sangat-sangat sebab bukan itu apa yang aku cuba maksudkan di sini. What? Macam mana yang aku dah bagi tahu dekat korang semua tadi, penjelasan daripada Gorosei dalam chapter yang ke-1044 itu sebenarnya adalah penjelasan tentang kemampuan Hito-Hitonomi model Dika itu sendiri. Dan kita dapat lihat dengan jelasnya bahawa terdapat lebih daripada satu kuasa yang dimiliki oleh buah iblis ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh The Five Elders. Yang pertama adalah kemampuan untuk memberi penggunanya sifat keupayaan seperti getah. Yang kedua pula adalah kemampuan untuk menjadikan imajinasi sebagai batasan bagi kuasa buah iblis ini. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk meletakkan senyuman di wajah orang lain. Yes, sama macam korang semua, sebelum ini aku pun fikir yang maksud bagi meletakkan senyuman di wajah orang lain ini adalah kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh pengguna buah iblis ini, seperti membebaskan hamba sahaya dan juga meringankan beban seseorang. Akan tetapi bila aku baca balik chapter yang ke-1043 di mana Zunisha sendiri mengatakan yang ini adalah pertama kalinya buah iblis ini dibangkitkan selepas 800 tahun lamanya, dan Zunisha sendiri mengesahkan bahawa Joy Boy lah watak yang telah membangkitkan buah iblis ini pada 800 tahun yang lalu. Aku pun cuba untuk mencari kaitan antara kedua-dua fakta ini berdasarkan penerangan Gorosei tentang buah iblis nikah ini dan juga sejarah Joy Boy, dan teka apa yang aku jumpa ianya langsung tiada kaitan sedikit pun. Maksud aku macam ni, setakat apa yang didedahkan oleh Oda Sensei kepada kita semua sehingga ke hari ini, Joy Boy adalah seorang yang gagal. Biar aku terangkan dekat korang semua dengan lebih jelas. Joy Boy telah pun gagal untuk memenuhi janjinya ke atas penduduk Fishman Island, dan bahkan dia sendiri meminta maaf kepada mereka di atas kegagalannya itu berdasarkan catatan yang terdapat pada poneglyph di Sea Forest. Joy Boy juga telah dikalahkan oleh 20 kerajaan yang bergabung, yang mana hari ini kerajaan tersebut dikenali sebagai The World Government, dan menyebabkan tumbangnya sebuah kerajaan kuno ataupun Ancient Kingdom yang sangat maju menurut Vegapunk dalam chapter yang ke-1066. Dan disebabkan oleh kegagalan tersebut, mereka yang lemah dijadikan sebagai hamba, dan mereka yang mengetahui segala sejarah sebenar tentang dunia One Piece pula telah dihapuskan oleh The World Government, seperti mana yang berlaku ke atas Sarjana O'Harian. Disebabkan oleh kegagalan tersebut, Joy Boy akhirnya meninggalkan satu pesanan bahawa dia akan kembali selepas 800 tahun dalam bentuk sebuah inkarnasi untuk memenuhi janji-janjinya itu. Setakat apa yang aku jelaskan dekat korang ini, tiada satu pun perkara yang kita tahu tentang Joy Boy yang mampu untuk membuatkan orang tersenyum. Jadi pada pendapat aku, Joy Boy yang sebenar ini lebih kepada seorang yang telah membawa kesengsaraan dan kesedihan berbanding membawa kebahagiaan. Jadi kalau macam itu, macam mana si Joy Boy yang asli ini nak mengukir senyuman di wajah orang lain? Kecuali kemampuan untuk membuat orang lain tersenyum itu bukanlah disebabkan oleh kesan tindakan yang telah dilakukan oleh Joy Boy, akan tetapi kemampuan tersebut adalah kemampuan daripada buah iblis Hito-Hitonomi model Nika itu sendiri. Dan sekiranya begitulah argumennya, maka kini semuanya selari dengan kemampuan yang dimiliki oleh buah iblis itu, seperti mana yang dijelaskan oleh Gorosei dalam chapter yang ke-1044. Bila kita bercakap tentang kemampuan buah iblis yang mampu untuk membuatkan orang tergelak ini, bukankah ianya tidak asing lagi bagi kita? Bukan? Yes, tepat sekali. Sebelum ini kita telah ditunjukkan oleh Oda dengan satu buah iblis di negara Wano yang dikenali sebagai Smile Devil Fruits. Walaupun buah devil ini dikategorikan sebagai buah iblis yang gagal, namun buah iblis ini telah menyumpah sesiapa sahaja yang memakannya untuk tersenyum, atau lebih tepat untuk aku katakan ketawa, laugh selama-lamanya. Dan kalau korang ingat balik apa yang aku ada sebut pada permulaan video ini tadi, aku ada ketengahkan tentang macam mana Roger dan nakamanya boleh tertawa bila mereka membaca kisah yang terdapat di pulau yang terakhir itu, sedangkan kita semua tahu yang kisah yang terdapat di Laugh Tale itu adalah kisah tentang kejatuhan sebuah Ancient Kingdom, kegagalan Joy Boy, kebusukan The World Government, dan juga ramalan tentang masa hadapan. Bukankah perkara ini tidak sepatutnya untuk ditertawakan? Kecuali sekiranya pulau yang terakhir itu sendiri telah terkesan dengan kemampuan awakening yang dimiliki oleh Joy Boy, yang mana merupakan kemampuan untuk mengukir senyuman yang lebar di wajah manusia, atau lebih tepat
tepat untuk aku katakan sebagai ketawa yang berkemungkinan mempunyai kesan yang sama dengan kemampuan Logia yang memberi kesan kepada persekitaran secara kekal sekalipun selepas 800 tahun kuasa tersebut digunakan, menyebabkan sesiapa saja yang menjejakkan kaki ke atas pulau tersebut pasti akan ketawa tanpa henti sehingga air mata bercucuran dari mata mereka. Tak kisahlah sama ada cerita yang terdapat di pulau itu sedih ataupun gembira. Dan sememangnya Oda pernah menyajikan kepada kita semua keadaan seperti ini sebelum ini dalam chapter yang ke-942 semasa kematian Shimotsuki Yasui. Penduduk dari Okobore Town tetap terus tergelak sekalipun Yasui telah pun mati di hadapan mata mereka, membuatkan Zoro telah pun tertanya-tanya kenapakah mereka tergelak terbahak-bahak sambil menitiskan air mata sedangkan seseorang telah pun dibunuh di hadapan mata mereka. Atau sepatutnya aku katakan yang seseorang yang selama ini membawa joy, yakni kegembiraan kepada mereka, telah pun dibunuh, ditewaskan dan dikalahkan betul-betul di hadapan mata mereka. Jawapannya adalah disebabkan oleh penduduk tahun itu telah pun memakan Devil Fruit Smile yang telah pun memaksa mereka untuk gelak dalam keadaan apa sekalipun. Disebabkan oleh hal yang demikianlah aku percaya bahawa jawapan bagi persoalan kenapa Roger dan nakamanya tergelak apabila mereka sampai di pulau terakhir tersebut adalah disebabkan oleh kesannya awakening daripada Hito-Hito Nomi model Nika seperti yang diterangkan oleh Gorose dalam chapter yang ke-1044 yang mampu untuk mengukir senyuman yang lebar pada wajah manusia yang telah digunakan oleh Joy Boy pada 800 tahun yang lalu dan telah menyebabkan atmosfera di pulau itu berubah selama-lamanya. Dan sesiapa yang menjejaki kaki di pulau tersebut pasti akan tergelak sepenuh hati mereka tanpa menghiraukan kisah yang tercatat di pulau tersebut adalah kisah yang menyedihkan, menyakitkan, kisah kebusukan world government dan juga penindasan. Kerana Laugh Tale telah pun disumpah dengan kebangkitan kemampuan Logia Hito-Hito Nomi model Nika yang merubah suasana di pulau itu selama-lamanya. Dan jawapan bagi apakah itu One Piece pula adalah aku sangat yakin dan percaya bahawa One Piece adalah satu harta karun yang sangat-sangatlah banyak dalam bentuk emas, permata dan wang yang telah ditinggalkan oleh Joy Boy yang asal di pulau terakhir tersebut. Di samping itu, di pulau itu juga terdapatnya catatan sejarah yang menceritakan tentang sejarah dunia One Piece dalam bentuk poneglyph. Sebab itulah dalam chapter yang ke-967 Kozuki Oden mengatakan bahawa di hadapan harta yang terbentang luas itu yang sememangnya adalah sangat benar, Roger hanya ketawa dan begitulah juga keseluruhan nakamanya yang berada di sana. Dan disebabkan oleh kisah yang tercatat pada poneglyph tersebut dan juga keadaan yang menyebabkan mereka semua tidak dapat berhenti daripada ketawa, Roger kemudiannya memberikan nama kepada pulau tersebut sebagai Laugh Tale. Akhirnya guys, aku telah berjaya untuk menjawab misteri terbesar dalam siri One Piece ini, iaitu kenapa Roger ketawa ketika tiba di Laugh Tale dan apakah itu sebenarnya One Piece. Mungkin terima kasih banyak kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kimis Converto dan juga AB channel kalau korang enjoy dengan teori ini. And until then my gang, there is no God except Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. Assalamualaikum warahmatullahi